Kira-kira seminggu lagi sebelum Parlimen dibuka semula, sesi atau sidang Dewan Rakyat dan seterusnya, dan barangkali dalam tempoh yang lama ini mungkin sidang Dewan Rakyat yang paling kita nanti-nantikan. Pelbagai perkara yang kita jangka akan kita saksikan, termasuk pelbagai undang-undang maupun item yang akan dibincang dan didebatkan, menjadikan ini sesi Parlimen yang mungkin paling terbuka yang disaksikan dalam masa yang lama sebelum ini. Khasnya berkenaan dengan reforms yang banyak diperdebatkan sebelum ini sejak pertukaran kerajaan dan semalah sebelum itu, kita akan menyaksikan mungkin pelbagai perkara yang kita akan ditimbulkan dalam sidang Dewan Rakyat dan seterusnya. Tapi dalam perbincangan ini kita mahu fokus kepada apa pembaharuan undang-undang. Kita bercakap berkenaan dengan keterbukaan Parlimen, keterbukaan kerajaan untuk memantapkan kerjasama bipartisan dengan pembangkang, bagaimana ia boleh dimulakan secara konkret dalam sidang Dewan Rakyat seterusnya yang dijadualkan berlangsung dan bermula pada 13 September ini, bulan ini. Saya mahu berbincang dengan saudara Tarma Pilih, pengasas bersama Undi 18. Tarma, selamat tengah hari. Selamat tengah hari, terima kasih atas jemputan. Ya, kita saksikan topik yang agak terkenal. The buzzword adalah reforms sepanjang beberapa minggu lepas sebelum pertukaran kerajaan. Kemudian ia menjadi antara prioriti kerajaan baru untuk memantapkan bipartisan dan juga mereformasikan Parlimen untuk menjadikan ia institusi yang lebih perkasa dan seimbang dalam mewakili suara rakyat di seluruh Malaysia. Apa yang Tarma harap akan saksikan reformasi undang-undang yang akan dilakukan di Parlimen bermula 13 September ni? Terima kasih ya. Pertama sekali saya rasa sidang Parlimen seperti yang saudara cakapkan tadi adalah sidang yang memang kita nanti-nantikan. Kerana inilah pembukaan Parlimen secara rasmi di mana usul-usul akan dibawa, bukannya seperti yang kita ada sebelum ini di mana ia adalah pembentangan. Maka untuk sidang Parlimen kali ini adalah sidang Parlimen penuh. Maka akan ada usul-usul yang saya harapkan, usul-usul yang telah lama kita tidak dapat bawa. Contohnya usul-usul seperti RUU gangguan seksual kan, yang telah lama disediakan tapi kita tak dapat bawa. Isu-isu seperti IPCMC iaitu isu salah laku polis, dan juga kita ada juga perbincangan tentang bagaimana untuk memantapkan lagi Parlimen, kerana kita nampak bahawa adanya beberapa kenyataan rasmi dari Menteri Undang-Undang baru mengatakan bahawa institusi Parlimen perlu diperkuatkan lagi, bahawa beberapa undang-undang lama yang adanya sebelum zaman merdeka lagi perlu diubah, perlu diperbaiki dan sebagainya kan. Maka saya rasa bila adanya kenyataan-kenyataan seperti ini, saya rasa memang berpatutanlah, dan saya harapkan bahawa sidang Parlimen ini akan diberikan masa yang secukupnya untuk bersidang, dan saya berharap akan banyak perkara-perkara yang produktif di mana banyak usul yang dikemukakan, yang diperdebatkan, termasuk dan tentu usul Undi 18 ya. Saya harapkan akan diperdebatkan nanti, dan diharap agar pihak kerajaan akan membantu membawa reformasi dalam pelbagai perkara di negara ini. Okay. Kita Undi 18 ni satu topik yang sudah pun kita diperjuangkan dan juga diperdebatkan, dan juga to a certain extent setengah peringkat sudah pun dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lepas. Mungkin mudah untuk kita, termasuk saya, mungkin hilang fokus ataupun terlupa berkenaan dengan apa yang terbaru berkenaan dengan Undi 18 dan di mana ia berada sekarang. Yang kita tahu baru-baru ini Mahkamah Tinggi sudah pun mengarahkan kerajaan untuk memastikan Undi 18 dapat dilaksanakan, tidak ada lagi penangguhan hingga ke lewat 2022 seperti yang diumumkan sebelum ini. Jadi di mana Undi 18 sekarang, Tarma, susulan keputusan mahkamah ini, dan apa seterusnya untuk Undi 18 untuk ia direalisasikan? Okey, terima kasih. Pertama sekali saya perjelaskan sedikit ya untuk mereka yang belum faham apa isu dia. Undi 18 ini RUU Pindaan Perlembagaan 2019, ada 3 perkara atau 3 pindaan perlembagaan yang berlaku bawah branding pindaan RUU Undi 18. Pertama adalah untuk menurunkan umur menjadi calon, dan ini telah dilaksanakan ya pada tahun 2019 lagi. Kedua adalah penurunan umur untuk mengundi, ya, yang itu yang kita perjuangkan untuk dilaksanakan secepat mungkin, dari umur 21 tahun kita dikurangkan kepada 18 tahun. Dan ketiga adalah pendaftaran pengundian secara automatik. Maka yang dua yang ni ya, pendaftaran pengundian secara automatik dan juga Undi 18 atau penurunan umur mengundi, ini yang jadi isu dia sekarang. Bagaimana untuk kita laksanakan cara dia ya. Maka perjanjian atau janji daripada SPR, janji daripada Menteri Undang-Undang dan janji daripada kerajaan adalah untuk melaksanakan Undi 18 secara sepenuhnya menjelang Julai 2021, dan kita sedia maklum dah memang bulan September kan. Maka apa alasan yang diberikan oleh pihak SPR adalah
adalah ada pandemik, ada MCO dan sebagainya. Maka mereka ada isu untuk melaksanakan automatic voter registration dan juga penurunan umur mengundi. Maka apa yang dimaklumkan oleh Mahkamah Tinggi adalah bila mereka mendengar affidavit, mereka mendengar pendapat, hujah daripada SPR, hujah dari mereka yang berkenaan, bahawa mereka berpendapat apa hujah yang dimaklumkan adalah tak masuk akal, illogical, irrational. Kan sebab itu mereka katakan bahawa untuk mereka tolak pelaksananya sampaikan September 2022 adalah tidak logik. Sebab itu Mahkamah Tinggi mengarahkan supaya diawalkan. Dan saya cuma nak cakap ini adalah satu simbol kegagalan SPR, dan saya rasa SPR harus memberikan statement mengapa mereka gagal dan kenapa mereka menipu Parlimen. Kerana Datuk Seri Takiuddin dalam tugasnya sebagai Menteri Undang-Undang mengatakan dengan jelas bahawa akan dilaksanakan menjelang Julai 2022. Jadi selepas keputusan mahkamah ini, apa seterusnya Tarma dan bagaimana ia boleh dijayakan melalui institusi Parlimen? Okey, bagi kami pertama sekali adalah untuk diperjelaskan ya, dari segi perundangan apa yang diubah untuk RU 2019 adalah antaranya adalah penukaran ayat register, apply to register kepada registered, atau memohon untuk berdaftar kepada didaftarkan. Ya, itu saja ayat dia. Maka kalau kita tengok dari segi perundangan atau apa hujah kita di Mahkamah Tinggi adalah RU pindahan pelbagai yang pada tahun 2019 tidak mengatakan bahawa kita haruslah secara terus membawa kepada automatic voter registration. Adanya situasi di mana kita boleh melaksanakan penurunan umur mengundi dan juga memberikan masa tambahan kepada pihak SPR untuk melaksanakan automatic voter registration. Memang boleh ada kan. Maka apa yang kami katakan melalui hujah kami di Mahkamah Tinggi adalah pihak eksekutif atau Perdana Menteri boleh melaksanakan penurunan umur mengundi secara serta-merta, iaitu Section 3A dan juga Section 3B, iaitu untuk mengubah artikel itu kepada didaftarkan. Dan kalau ada situasi seperti itu, secara automatik anak-anak muda 18, 19, 20 tahun boleh berdaftar menggunakan sistem sedia ada, boleh pergi post office, boleh daftar online dan sebagainya seperti sistem sedia ada, dan kita boleh berikan masa tambahan kepada SPR untuk membuat semua hal-hal teknikal untuk AVR atau untuk automatic voter registration. Tarma, jadi bagaimana sesi sidang Parlimen seterusnya ini boleh merealisasikan undi 18 susulan keputusan oleh Mahkamah Tinggi maupun sekurang-kurangnya memarakan lagi pelaksanaan undi 18 ini selangkah lagi dalam sesi sidang Parlimen seterusnya? Bagi saya sudah tentu yang bagusnya pasal Parlimen adalah pihak kerajaan dan pihak pembangkang ada masa untuk bertanya, bersoal jawab, dan adanya responsibility atau tanggungjawab dari pihak eksekutif, terutamanya menteri-menteri yang berkenaan, Menteri Undang-Undang dan juga Perdana Menteri, untuk menjelaskan apakah status dia, apakah keputusan yang akan diambil. Dan keputusan dan apa yang statement itu akan diambil dalam handset Parlimen. Maka saya rasa kalau katakan ada sesi soal jawab dan kita sebagai rakyat sendiri boleh nampak apa hujah kerajaan, apa status pelaksananya dan apa keputusan kerajaan. Dan bagi saya memang nantikanlah. Saya memang nak tengok apa pendapat baru pihak kerajaan setelah melihat keputusan Mahkamah Tinggi Kuching. Ya, sesi soal jawab dan sembang imbang di Parlimen dan pelaksanaan adalah pada SPR dan kerajaan. Betul. Ya, betul. Maka itu adalah sistem yang perlu ada dalam negara ini, dan kita memang berharap bahawa setelah perbincangan atau perdebatan di Parlimen, pihak kerajaan akan mengambil keputusan yang terbaik untuk melaksanakan undi 18 secara terus dan memastikan bahawa berjuta anak muda di luar sana mempunyai hak untuk mendaftar dan melibatkan diri dalam demokrasi negara. Kerana kita memang sedar bahawa pilihan raya boleh berlaku bila-bila, dan terutamanya untuk di Sarawak sendiri, pilihan raya negeri memang kena dilakukan dengan secepat mungkin. Ya. Maka itu adalah isu yang kita sedang hadapi sekarang. Ya, undi 18 adalah salah satu daripada komponen ataupun salah satu reformasi yang kita bincangkan, tapi gambaran besarnya adalah ada banyak lagi. Undi 18 memangnya satu komponen yang penting, mungkin antara yang terpenting, some would say. Tapi kita pun sedia maklum ada 5 atau 6, 7 tawaran reformasi yang kini juga diapungkan sebagai idea untuk menjadi agenda utama dalam sidang Dewan Rakyat yang
seterusnya. Tarma sudah tentu banyak bekerja dengan orang muda dan in your DNA juga banyak berkenaan dengan hal-hal golongan muda tu masuk Undi 18 dan sebagainya. Adakah golongan muda optimis atau masih skeptik bahawa reformasi ini dapat kita realisasikan melalui parlimen atau sekurang-kurangnya dalam sidang Dewan Rakyat seterusnya kita akan sudah mula nampak kemahuan politik yang menjadi selangkah lagi lebih dekat untuk merealisasikan semua reformasi ini termasuk Undi 18? Bagi anak muda secara keseluruhan saya rasa masih ada rasa sangsi lah ya, kerana kita dapat nampak bahawa ada banyak janji-janji yang berlaku berkaitan dengan reformasi, berkaitan dengan tindakan kerajaan tapi belum lagi direalisasikan. Antara sebab kita tiada check and balance, tiada seimbang imbang melalui parlimen kan. Kita adanya sesi darurat yang berpanjangan untuk awal tahun ini, maka tiadanya pressure atau tekanan dari pihak luar kepada pihak eksekutif. Maka bagi saya dan juga saya rasa ramai lagi anak muda, kami berharap bahawa ia memang banyak janji-janji terutamanya dari segi menangani COVID, membantu ekonomi dan terutamanya dari segi reformasi yang telah dijanjikan oleh kerajaan, terutamanya kerajaan baru oleh Datuk Seri Ismail Sabri, dan kita berharap dengan adanya tekanan dan juga perbincangan, perdebatan di parlimen, kita boleh mantapkan, kita boleh realisasikan bukan sekadar kata-kata tetapi menjadi realiti. Okey, Tarma, satu lagi soalan terakhir mungkin dalam secara ringkas kerana kita sudah pun kehabisan masa tapi saya mahu mendapatkan pendapat Tarma di sini. Kebanyakan orang muda, hampir kesemua orang muda mereka tidak ada kuasa yang langsung. Seperti kita tidak ada kuasa yang langsung dalam eksekutif secara jelasnya maupun dalam parlimen atau sebagainya. Jadi tapi mereka masih lagi mahu melibatkan diri dalam diskurs ini dan juga mereka mahu ada suara dalam penentuan sebarang dasar atau reformasi kerana ini adalah masa depan negara dan juga masa depan mereka dan kita semua. Jadi tanpa mereka yang mungkin tidak ada kuasa secara direct, bagaimana golongan muda di luar sana memainkan peranan mereka untuk memastikan reformasi ini dapat kita laksanakan? Pastikan bahawa anda sertai perbincangan dan perbualan. Janganlah anggap bahawa suara anda bukan di parlimen tapi suara anda di luar. Kita masih ada kemampuan. Saya pun orang marahin. Saya bukannya orang politik, saya bukannya orang multimilioner, orang kaya, tycoon, tak ada. Tapi suara saya sebagai orang Marhain masih boleh dengari kerana saya konsisten, kerana kita memperjuangkan melalui NGO, kita memperjuangkan apa yang benar. Kan sebab itu saya menyeru kepada anak-anak muda di luar sana, janganlah hanya berharap atau jangan hanya berfikir bahawa demokrasi itu hanya berakhir di parlimen, hanya berakhir di kotak undi. Hakikatnya kita masih perlu menekan, kita masih perlu berbincang dan kita masih perlu berjuang demi kebaikan negara kita, tak kisah di media sosial, tak kisah di jalanan, tak kisah melalui advokasi, kita masih berjuang dan saya ujarkan kepada semua anak muda, marilah kita berjuang bersama. Dengan selamat dan juga sihat sudah tentu dan menjaga SOP COVID-19. Tarma Pilih, terima kasih pengasas bersama Undi 18.